Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, hari ni semalam event Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat Kedah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sentuh soal parti UMNO hendak diharamkan oleh Muhyiddin Yassin dan juga Tun Dr. Mahathir. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun cerita, sama-sama kita dengar sikit pasal cerita daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pasal nak haramkan parti UMNO. Sama-sama kita dengar daripada awal. Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu tindakan yang nak dibuat oleh Mahathir dan Muhyiddin ni disebabkan Dr. Wan Azizah yang sampaikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan mereka diorang nak haramkan UMNO. Azizah maklum kepada saya. Hari itu juga saya sampai ke rumah Muhyiddin. Memang tegang hubungan. Sudah tahu saya lawan UMNO. Masa tu lah yang marah. Tetapi saya tak setuju haramkan UMNO. UMNO ada sejarah dia sendiri. Sejarah perjuangan kebangsaan. Ini parti ibu bapa saya. Saya beda pendapat. Ya. Tetapi haramkan itu bukan penyelesaian. Kita tak boleh padam sejarah. Alasan apa? Nak haramkan. Kalau dalam cara politik, lawan. Yes. Dia kata tak boleh. Dah keputusan dibuat. 2 minggu dia paksa haramkan. Saya jawab, kami tidak setuju. Masa itu 48, 51 ahli parlimen daripada keadilan dan kesemuanya 82 ke 8 daripada PH. Saya kata saya akan bercakap dengan Mat Sabu dan masa itu Lim Guan Eng, kami tidak boleh bersama. Pegang. Dia kata boleh bincang dengan Mahathir. Dia kata pasal nak bincang, kita dapat keputusan. Bila jumpa Mahathir 2 hari itu, keesokannya, dia tanya, you masih baik dan ada hubungan dengan Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Zahid. Apa kena mengena? Jadi saya tak mau layan itu. Kalau ada hubungan pribadi apa masalah dia? Saya bukan musuh pribadi. Jadi sebab itu terhenti program itu. Apa dia? Rencana mengharamkan UMNO. Saya nak Okey, cuba tengok apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salah satu punca Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat menjadi Perdana Menteri ketika itu, antara salah satu punca yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cerita sekarang ni, disebabkan Anwar Ibrahim tidak setuju UMNO diharamkan. Anwar Ibrahim sendiri cakap, UMNO adalah parti mak dan bapa Anwar Ibrahim. UMNO lah parti yang dapat kemerdekaan di dalam negara kita. Macam negara kita merdeka. Waktu tu UMNO dah ada sejarah UMNO ni ada jasa kepada negara kita. Lepas tu disebabkan politik kita nak haramkan dia. So harapan daripada Mahathir dan juga Muhyiddin, ahli-ahli UMNO dan juga pengundi-pengundi Barisan Nasional akan beralih arah, berpindah untuk undi Parti Bersatu. Waktu itu Pakatan Harapan lah, kononnya lah. Kan? Ahli-ahli UMNO akan masuk bersama-sama, beramai-ramai ke dalam Parti Bersatu. Salah satu punca itulah, disebabkan itulah bila macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pergi serang, dia pergi jumpa Mahathir dan berlaku macam berlaku sikit lah kan. Sebab apa hang tak setuju dengan aku Perdana Menteri. Of course lah Mahathir akan cakap macam tu kan. Patutnya apa tindakan hang kena setuju lah. Jadi tak berlaku. Jadi Anwar Ibrahim pun tak dapatlah jadi Perdana Menteri. Jadi kita pun inilah. Sebab kuang-kuang seteruk-teruk UMNO tu pimpinan yang di dalam UMNO. Bukannya parti. Parti tak bersalah.
Parti tak bersalah, parti UMNO tak bersalah apa pun. Yang bersalah, yang salah guna kuasa, yang rasuah ke sakau ke apa ke, pimpinan di dalam UMNO. So aku nak tunjuk satu lagi, Anwar Ibrahim telah berjanji kepada rakyat Malaysia dan juga pengundi-pengundi dia, di depan marah, kalau di depan kalau ada menteri-menteri yang terima rasuah, menteri-menteri yang ada salah guna kuasa sepanjang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim akan pecat. Okey, aku ambil daripada berita TV3. Dalam pada itu, Perdana Menteri terus menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur sama sekali dengan rasuah dan akan memecat individu terlibat serta-merta. Peringatan itu ujarnya disampaikan kepada semua jemaah menteri dalam memastikan budaya ambil komisen tidak wujud dalam pentadbirannya. Tapi masa kita buat kerja, saya tidak berlangsung. Dan kawan-kawan saya dalam kabinet, Datuk Seri Zahid ada, Fadilah ada. Semua saya kata mesti kerja betul. Kalau ada saya tahu ada satu kes mau curi ke mau ambil komisen, saya tendang dia keluar. Bagus. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada parti gabungan di bawah kerajaan perpaduan yang utuh dengan kesepakatan. Bagus. Alhamdulillah. Kita setuju sangat. Inilah kita perlu buat reform. Kita tak mau seperti mana pimpinan-pimpinan terdahulu bila ada geng-geng di dalam kabinet dia ada melakukan kesalahan, rasuah, salah guna kuasa. Jadi disebabkan member, macam disebabkan kawan ataupun geng-geng yang bersama dengan menteri-menteri, kita selamatkan dia. Kita tak mau. Dan sebab tu Anwar Ibrahim dia banyak tekankan soal tata kelola, disiplin, amanah. Sebab dengan contoh-contoh pimpinan-pimpinan tinggi nombor satu negara macam menunjukkan contoh-contoh teladan yang baik, insya-Allah penjawat awam dan rakyat-rakyat yang di bawah yang ada amanah akan pegang amanah, akan tunaikan tanggungjawab yang sepatutnya, akan buat kerja, akan buat apa yang sepatutnya dia buat. Seperti mana alhamdulillah hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi sana umum, bagi duit, bagi dana untuk apa? Untuk rakyat balik, untuk pesawah-pesawah, peladang-peladang, kan? Untuk Anwar Ibrahim umumkan berbilion-bilion ringgit bukan untuk kawan-kawan dia, bukan untuk orang-orang sekeliling dia, untuk rakyat. Bayangkan pesawah dia target 2 tahun 5 kali tanam bendang, buat padi. Dalam masa 2 tahun target dalam 5 kali. Bayangkan. Jadi Anwar Ibrahim ada berapa ratus ribu dalam masa sebelum pesawah tu dia nak boleh dapat hasil, kerajaan Anwar Ibrahim bagi lagi gaji, bagi lagi duit bantuan sebulan RM200 untuk setiap seorang pesawah. Sementara dia nak beli hasil, sementara dia nak beli padi dia tu dia nak boleh tebang apa semua kan. Bagi lagi dalam masa 3 bulan ke 4 bulan, bagi setiap bulan RM200, RM200. Ingat mudah ke tak mudah? Anwar Ibrahim umumkan 3 bilion untuk pesawah. Okey, insya-Allah. Kita tengok, kita nantikan, kita harapkan pelbagai lagi manfaat-manfaat yang akan diberikan oleh Perdana Menteri kita dan juga kabinet hari ini dapat merancangkan untuk menyelesaikan masalah rakyat dan juga dapat memberi keperluan rakyat dan dapat bina balik negara kita, bina balik sistem-sistem yang dah rosak, bina balik segalanya yang dah rosak, bina. Dan bukannya hari ni cakap esok terus siap. No. Reform kita nak buat baru balik ambil masa. Macam kita nak buat renovate macam bangunan lah. Bangunan tu dah lusuh, rumah tu dah lusuh, dah teruk. Kita nak repair dia, ambil masa yang panjang daripada bina baru. Kalau macam bina baru, dia dah jadi ada rumah 2 biji. Kan? Jadi sistem tu kita masih
macam menggunakan sistem yang sama. Tapi kita kena repair sistem tu, jadi perlu ambil masa. Okey? InsyaAllah kita harapkan, kita doa yang baik-baik, kita harapkan yang baik-baik supaya negara kita makin hari makin membangun. Sebab untuk masa yang akan datang, ekonomi kita makin mencabar. Kehidupan rakyat ni makin mencabar. Kan? Memang akan mencabar. So kalau kepimpinan hari ni buat apa yang patut untuk persediaan untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. InsyaAllah. Yang penting kita perlu angkat pemimpin yang ahli-ahlinya, yang berpengetahuan, yang mengetahui soal ekonomi, soal pentadbiran, pelbagai soal dia tahu. Bukannya semata-mata apa pun tak tahu, hanya tahu bagi ceramah ajalah dia yang dia tahu. Bab ekonomi, bab lain semua dia tak tahu. Tetap akan hancur. Jadi Alhamdulillah Anwar Ibrahim, Allah ada bagi dekat dia masa 10 tahun duduk di dalam penjara. So dalam masa 10 tahun macam-macam dia boleh belajar. Kan? Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, dalam masa 10 tahun dia duduk di dalam penjara, ribuan buku yang dia baca. Kan? Wan Aziza beberapa hari sekali menghantar buku, kan? Menghantar buku. Jadi Anwar Ibrahim dapat belajar pelbagai jenis buku yang Anwar Ibrahim baca. Buku soal pemerintah, soal ekonomi yang terbaru. Apa yang berlaku ni, of course lah kan. Macam pemimpin luar negara, dia akan bukukan dan dia akan jual buku tu. Jadi, kemungkinan Anwar Ibrahim dah arahkan kepada Nurul Izzah dan juga Wan Azizah supaya beli buku tu ke apa ke, pinjam dekat library ke. Jadi Anwar Ibrahim dapat belajar, dapat membaca. Dan seperti mana macam Anwar Ibrahim cakap, setiap hari dia akan baca Al-Quran, dia akan baca tafsir. Yalah, 10 tahun duduk di dalam penjara, Habib. Jadi Alhamdulillah dia ada masa untuk dia mendalami, untuk dia memahami dan lebih mengetahui. And so sekarang dia ibarat kita cakap betapa, faham tak? Betapa. Dia dah pergi betapa. Jadi bila dia dah ada ilmu, dia dah ada kesungguhan, dia dah ada macam kekuatan. So dia keluar. Tiba masa dia, Alhamdulillah dia dah jadi Perdana Menteri. So apa yang dia tahu, apa yang dia tahu, ilmu yang dia ada, hari ini insya-Allah dia boleh guna ilmu yang dia ada. Okey, terima kasih, subscribe, like, komen dan share. Tak maaf Assalamualaikum.